mata aku ni gatal terpandang ke bahagian dapur. Sebab dapur dengan bahagian dia tu, bahagian makan tu tak jauh, memang dekat. Jadi aku pun terpandang lah dekat dapur dia tu. Aku nampak something yang berdiri dekat atas periuk kari dia. Okay. Yang tengah keluarkan air liur masuk kat dalam kari. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syu. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda mesai pengalaman kisah misteri. Okay, sebelum kita mula Pis, aku nak bagi tahu lah kan, sekarang ni kita masing-masing nak buat lebih daripada satu kerja, tapi tak tahu nak buat apa. Sebab tu kita ada Export Overseas Academy, yang mana kita nak bantu pelajar suri rumah ataupun sesiapa yang nak buat duit tepi. Ini adalah platform yang sebenarnya sangat baik. Dan yang paling best ni kelas Dr. Zul Arifin ni, diorang akan ajar korang macam mana nak guna eBay ni korang untuk berniaga. Yang paling best ni kelas Dr. Zul Arifin ni, dia akan ajar korang A to Z pasal eBay ni. Dan yang paling penting sekali, korang boleh pilih sama ada nak belajar online ataupun face to face. Dan korang boleh pilih tadi selepas korang klik link kat di description bawah ni. Ya, daftar sekarang, jangan lama-lama, masa itu emas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, sebelum ni dia dah datang. Hari ni pun dia datang, walaupun korang tahu kita orang pakai baju sama, memang rekodi hari yang sama. Ya, betul. Bukan apa, dia kalau panjang sangat nak nak layan pun tak syok. Bukan apa, kita benda ni kita dah buat kajian dah. Kita masih lagi dengan pencerita yang hot, sensasi, yang cerita dia memang gempak. Siapa lagi kalau bukan Abu. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang mana ada social media seperti Instagram dan juga TikTok, follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang yang mungkin ada cerita nak kongsi dengan kami, nak datang ke studio ataupun nak jadi caller di platform kami, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu korang ada cerita nak dikongsikan bersama. Sorry. Okay guys, macam yang korang tahu, tetamu kita Abu masih lagi. Sebelum ni dia dah bercerita pasal bunian semua. Dan hari ni aku tertunggu adakah cerita berkenaan apa. Dan sebelum ni korang mesti episod sebelum tu korang tak faham apa benda yang berlaku. Memang aku pun tak faham apa benda yang berlaku. Ya. Aku rasa kalau nak lebih clear, kau kena tengok dari part 1 lah. Part 1, part 2, part 3. Kalau part 3 dia macam tiba-tiba kau macam agak bingung kot. Tapi apa pun cerita confirm aku cakap agak mind blowing lah. Untuk part 1, 2, 3, 4. Aku rasa yang ni 5 Tadi apa 4 kan? Okay 4. Okay, baik. So aku rasa kita tamatkan dulu cerita pasal bunian kan. Itu bunian, itu pun dah janji dah tak nak dah bunian, terbuka lagi kan. Okay. So untuk kali ni lah kan, mungkin perkongsian cerita lain aku tak tahu. Sebelum tu kita nak bersapa lah dulu. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sihat sihat. Itu dah tanya lah. Okay, hari tu kita dah go through dengan cerita bunian kan. Okay, so kau ada cerita atau pengalaman lain yang berkenaan yalah misteri seram? Ada banyak. Sebab yalah kan aku sebelum ni aku belajar pasal benda ni, banyak ikut ustaz-ustaz. Jadi pernah satu ketika aku ikut ustaz ni untuk pergi merawat kedai. Memang orang kata kedai tu memang laris, tapi aku tak tahu yang toki kedai ni kata nak suruh rawat kedai dia. Aku pun jadi macam bela lah, nak rawat apa. Okay. So okay, cerita dia ni, adakah kedai dia memakai? Sebenarnya kedai dia memakai, tapi dia minta bantuan ustaz untuk clear kan? Ya, sebab dia sebenarnya dia nak cerita dia macam dia saja nak mencabar ustaz tu, nak tengok sama ada ustaz tu boleh dapat tak tengok benda apa yang dekat kedai dia tu.
Faham. Okey, baik. So aku dah tak sabar nak dengar cerita ni. Tanpa membuang masa, kita nak dengarkan cerita yang pertama. Dipersilakan. Cerita kali ni dia berkenaan dengan pelaris dekat kedai lah. Tapi kalau korang bayangkan pelaris ni, biasanya orang yang guna pelaris kat kedai, dia takkan panggil ustaz untuk datang kedai, sebab dia tahu ustaz akan nampak benda tu. And then ustaz akan buang ke apa ke. Tapi ni dia sendiri yang volunteer untuk panggil ustaz untuk datang kedai dia. Dia kata kedai dia ni macam ada terkena something lah, apalah. Tapi masa kita orang datang tu, kedai dia memang penuh dengan orang. Memang orang tak berhenti-henti, sampai orang duduk beratur kat luar bagi apa semua untuk kedai tu. Tapi masa kita orang sebelum kita orang melangkah masuk, ustaz aku kata sebelum langkah masuk, baca ayat kursi, selawat 3 kali. Kita try tiup kiri, kanan, depan, belakang. Kalau ada angin yang lalu tu, adalah benda tu. Jadi kami ni berempat pun buatlah benda yang sama. Buat memang ada satu angin yang macam yang menampar muka tu, daripada dalam kedai keluar ke muka. Masa nak langkah je kat depan kedai tu, masuk je dalam kedai tu, memang dah rasa tak sedap hati lah. Kita tengok orang lain makan semua sedap, tapi kita nak masuk dalam kedai tu rasa macam, kenapa rasa macam tak berselera langsung nak masuk dalam kedai tu, nak makan. Tak apalah, just duduk. And then toki kedai tu datang, siapa kita orang, dia kata kedai dia ni kadang-kadang ada bunyi something, dia kata macam tu. Kadang-kadang ada tengah-tengah malam, dia orang tengah-tengah kemas kedai, ada bau yang tak best, bagi apa semualah. Jadi ustaz kata mungkin ada orang menghantar, kita tak tahu. Sebab dia kata pernah dia nampak duit shilling berterabur dekat depan kedai. Jadi kita assume memang akan ada orang nak hantar. Tapi kalau tengok pada keadaan, orang tu hantar macam tak jadi. Betul. Orang tu hantar macam tak jadi, so orang terlampau ramai. Jadi tak apalah, kita pun duduk and then bacalah sikit-sikit. Sebelum makan tu, ustaz aku ada kata, okay, sebelum makan tu selawatlah sikit, dia kata. Tak apalah, kita orang pun baru nak makan, mata aku ni gatal terpandang ke bahagian dapur. Sebab dapur dengan bahagian dia tu, bahagian makan tu tak jauh, memang dekat. Jadi aku pun terpandang lah dekat dapur dia tu. Aku nampak something yang berdiri dekat atas periuk kari dia. Okay. Yang tengah keluarkan air liur masuk kat dalam kari. Kari. Okay, kari. And then masa tu aku dah macam tak sedap hati. Aku dah tolak dululah kari dia tu. Aku makan lauk biasa dengan nasi. Tapi bila aku terpandang dekat nasi dia tu, aku nampak nasi dia tu macam berlendir yang tak amat sangat. Oh. Jadi masa aku dah cakap dengan ustaz aku tak nak makan nasi. And then aku tak nak makan apa-apa kat sini. Aku cuma nak minum je. Jadi aku pun minum lah. Masa aku minum tu, aku rasa air, teh ais aku tu, dia tak rasa teh ais yang biasa aku minum. Okay. Teh ais tu rasa kelat dan dia rasa payau. Memang rasa macam tak ada gula. Aku tanya ustaz kata macam mungkin kau seorang kot yang rasa. Tapi bila tanya kat kawan-kawan aku yang lain, dia rasa benda yang sama juga. Jadi bila dia rasa benda yang sama, kami ambil keputusan untuk bangun daripada meja, terus pergi ke dapur untuk check lah apa yang ada. First kali kami nampak dekat dapur, dekat atas periuk tu, memang betul lah apa yang aku nampak tadi. Ada satu binatang macam monyet, air liur dia sentiasa meleleh masuk kat dalam periuk tu. Okay. Lepas tu dekat tempat buat air, dekat dalam bukan cerik lah, kira macam tong air dia yang dia tengah masak tu, ada juga satu binatang juga, benda yang sama. Cuma binatang tu dia kencing dalam air tu. Okay. Dia kencing tanpa henti. Okay. And then dekat periuk nasi dia tu ada seorang perempuan yang memang muka hodoh, celup tangan dekat dalam nasi. Setiap kali orang gaul nasi, dia akan celup. Okay. Dekat tempat tong nasi dia dekat luar, ada seorang perempuan yang memang kerja dia duduk dekat tong nasi tu hanya untuk ludah kat dalam tu. Dia meludah kat dalam tong nasi. Okay. Ustaz aku assume benda tu bukanlah orang hantar. Benda tu datang daripada toki kedai tu sendiri. Kami tak nak bagi tahu toki kedai tu lagi pasal benda tu. Jadi kami buat macam tak tahu, buat macam benda tu tak tahu, and benda tu tak nampak lagi. Masa aku tengah jalan, aku ambil bahagian ke belakang. Kawan aku 2 orang kiri dengan kanan, seorang lagi ke depan. Ustaz aku duduk dekat tengah-tengah.
Masa tu orang dah balik lah. Semua orang dah balik, tinggal pekerja dia dengan kita orang. And then ada toki dia lah. Kedai dia pun dah nak tutup dekat-dekat Isyak masa tu. Masa aku jalan ke belakang, aku bau satu benda yang tak best. Aku rasa macam bau bangkai. Bangkai yang bukan bangkai binatang, tapi bangkai macam bangkai yang betul-betul busuk lah. Aku tak tahu bangkai apa. Sampai kembang tekak masa tu. Masa aku pergi kat belakang tu, aku nampak ada macam orang renjis tanah dekat belakang. Dekat bahagian masak tu. Bahagian masak dia tu ada satu grill. Dan dekat atas grill tu dia ada macam ada tanah merah kat atas. Aku jadi macam pelik, kenapa pula tanah merah sampai kat atas ni? Mungkin kita nak panggil anai, takkanlah anai sampai duduk kat situ kan. Ya, betul. Jadi aku ambil sikit. Aku cakap dengan ustaz aku, "Ustaz, ni tanah apa?" Dia kata, "Jangan pegang lah," dia kata. "Tanah ni daripada tanah kubur," dia kata. Tak apa, kita bersihkan, kita orang ambil air Yasin, bersihkan. Dengarlah ada jeritan-jeritan sikit dekat ujung-ujung telinga, tapi tak nampak apa-apa lagi time tu. Tak apalah, teruskan dengan jalan lagi satu kedai. Setiap bucu yang dekat dalam kedai tu ada satu kertas yang diselitkan dekat atas bumbung, yang diorang letak dekat dalam kertas tu ada tanah sikit. Dan adalah tulisan-tulisan yang kita orang pun sendiri tak faham. Ada yang dia ada dekat kaunter duit, dia selitkan lada kering, cili kering tu, dia gantung dekat atas. Dan dekat dalam peti duit ada kain yang dia orang lipat segitiga kat bawah tu. Kita orang ambil, bakar, kumpulkan semua benda tu, bakar. Okey. Tapi toki kedai tu dia still macam buat tak ada rasa apa-apa. Dia macam Dia berlakon lah. Dia berlakon Dia tak ada apa-apa. Dia kata, "Ustaz, ni memang betul ni, ada orang nak hantar kat kedai saya ni. Kadang-kadang kita orang nampak macam kedai ni tertutup lagi apa semua." Tak apalah. Kita orang suruh dia orang balik. Jadi kita orang tinggal kat situ. Masa kita orang tinggal kat situ, kita orang pergi jumpa yang duduk dekat bahagian depan sekali. Ingat tak yang dia ludah dekat dalam tempat nasi? Okey. Kawan aku ni dia senang kena orang kata senang untuk benda tu masuk dekat dia. Sebab dia pernah banyak kali lah benda ni masuk kat dia. Jadi benda tu masuk kat dia, berceritalah yang dia ni dibela oleh tuan kedai. Sebab tuan kedai nakkan perhatian satu, nakkan kemewahan satu. Dan diorang ni dekat kedai tu makan daripada sisa-sisa makanan yang tuan kedai tu buang dekat belakang. And then tuan kedai tu sendiri bukan ambil daripada Malaysia, dia ambil daripada seberang, Siam, campur dengan seberang satu lagi. Dia ambil banyak benda untuk kedai dia tu. Last kita orang buka dekat tempat air, sebenarnya dekat dalam tong air dia tu ada spender. Jumpa spender yang dilipat. Kita orang buka memang betul-betul spender. Spender tu berkurun lama. Dia sebelah spender, sebelah lagi ada duit shilling. Duit shilling, ingat tak kalau duit RM1 shilling tu, dia ada duit RM1 shilling dekat dalam tong air tu. Okay. Jadi benda tu duduk dekat dalam tu. Dekat tempat diorang masak, memang sememangnya diorang campur dengan benda-benda yang tak elok lah. Dah lepas tu kita orang panggil balik tuan kedai. Baru tuan kedai tu mengaku. Tuan kedai tu kata, "Sebenarnya saya nak test ustaz, sebab saya nak tengok sama ada orang-orang yang bekerja untuk saya ni dia dapat tak buatkan ustaz tak nampak dia orang. Dia cuma macam dia nak test ilmu dia lah." Tapi benda tak jadi. Akhirnya tuan kedai dah mengaku pasal benda tu. Lala aku tak tahu apa yang jadi lepas tu. Cuma ustaz aku cakap, "Jangan pakailah benda ni lagi apa semua." Lepas tu dah tak ada. Memang tuan kedai tu aku tak tahu apa yang dia orang buat dengan tuan kedai tu. Tapi sementara aku balik Johor ni, aku ada lalu kedai tu. Aku tengok kedai tu macam dah tutup. Mungkin dah tak ada lagi lah benda tu. Tu cerita utama lah. Okay. Orang selalu panggil ustaz nak rawat. Yalah, kedai nampak tertutup. Ni tengah ramai beratur kan, tunggu meja. Lepas tu panggil ustaz, kata macam orang tak nampak. Bodoh tu kan. Lepas tu dia sendiri mengaku dengan ustaz kan, kata memang saya nak test ustaz kan tu.
Sebab dia sebenarnya dia nak tengok ilmu tu sebenarnya orang panggil ilmu tu menjadi ke tak. Faham. Tapi yelah, kadang-kadang orang terlebih yakin dengan benda tu, dia dah lupa pasal benda lain. Atau dia sendiri tak yakin apa yang dia ambil, entah ada ke tidak. Aku rasa macam dia tak yakin dengan orang yang dia ambil tu kot. Dia takut kena tipu juga kan. Dia kata dia dah ambil pada Siam, pada Indon, buat tantang lari sebab usaha aku sendiri. Kan last panggillah ustaz. Panggil ustaz, engkau bela nah sudah ada rupanya. Kan. Dia macam tu lah lebih kurang. Okay, lagi satu, adakah aku mula aku nak macam berbaik sangka mungkin ada business partner ataupun pekerja dia yang nak melariskan kedai tu tapi owner tak tahu. Betul. Tapi sebab owner dah mengaku. Okay, pekerja dia ramai tak? Pekerja dia ramai. Ramai. Ada 14 orang. Tapi pekerja dia tahu tak apa yang owner ni dia buat? Pekerja dia yang memang buat air tu tahu lah, pasal ada spender dengan ada duit shilling dekat dalam tu. Tapi pekerja dia tak mampu nak bagi tahu sebab pekerja dia takut hilang kerja satu. Lepas tu pekerja dia ni jadi macam tak nak lah, tak nak hilang kerja lah. Cerita dia, senang cerita, memang tak nak hilang kerja. Tapi pekerja dia tu kata start daripada kerja dekat situ sampailah dia nak berhenti, sampai masa kita orang datang tu dia tak pernah minum air kat situ. Sebab dia air pun tak pernah. Sebab dia sendiri tahu sebab kan. dia sendiri pun tahu ada benda yang tak elok. Kedai ni pernah viral lah. Aku rasa kedai ni pernah dulu viral, tapi aku tak tahu dia viral dekat mana. Tapi memang dia betul-betul pernah viral lah. Tadi kau ada mention kari. Kan? Kari kepala ikan ke? Dia jangan salah faham. Kalau kari ni orang mungkin akan fikir macam mamak ke. Tak, ni dia bukan mamak. Dia Bukan mamak, Melayu Melayu kita sendiri. Yelah, kadang-kadang aku tengok, yelah, orang akan cakap kenapa tak reveal je kedai tu supaya kita orang tak pergi. Okay, satu, kita tak nak benda ni jatuh fitnah. Betul. Yang kedua, kita tak nak benda ni orang cakap kita mandai-mandai. Ya, betul. Kan? Jadi kita nyampaikan apa yang kita tahu. Tapi kalau kita tak nak tersilap, betul lah kan, kita share. Kan cakap kita fitnah, kita pun tak tahu nak confirmkan benda ni secara orang cakap secara zahirnya lah, betul-betul kan? Nak nampak pada mata sendiri. Ya, betul. Jadi cuma kita boleh share lah. Mungkin pergi kedai tu kena berhati-hati. Aku nampak Hafiz kat sini dia dah banyak angin. Ada apa-apa? Tak tahu ada quality dekat siapa. Sebab dia macam tak puas hati something. Tak ada Tak ada. Okay lah. Okay lagi tak? Masih okay Okay, baik. So tu untuk cerita yang pertama, cerita pasal pelaris. Ada cerita yang kedua? Ada. Cerita ni pasal orang kampung aku. Dia macam ni untuk orang yang suka, orang panggil taik judi lah. Taik judi lah. So aku, semenjak aku bekerja dalam kerajaan, aku ramai jumpa taik judi yang betul-betul memang taik judi lah. Macam-macam benda dia orang buat. Aku pernah ikut dia orang sampai dia orang buat benda tu dengan katak. Nak dapatkan nombor dengan katak. Okay, faham. Okay, aku tak pernah lagi ada pengalaman ataupun ada dengar cerita macam ni. Jadi aku dah tak sabar nak dengar cerita kali ni. Jadi silakan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni pasal taik judi lah. Yang sebenarnya taik judi ni kebanyakannya orang kata dia orang betul-betul, mungkin dia orang sempit daripada segi kewangan, tapi tak tahu nak buat macam mana. Salah satunya main judi je lah. Jadi benda ni aku pernah kenal dengan seorang kawan aku. Dia ni memang betul-betul taik judi. Dia pernah ajak aku pergi jumpa Tok Bomoh. Entah mana Tok Bomoh. Dia kata Tok Bomoh ni nakkan katak yang dekat dalam bilik air, yang katak kembang tu kan. So bawa katak tu untuk dapatkan nombor. Jadi kita orang pergilah. Masa tu pergi nombor tak keluar. Sebab Tok Bomoh tu kata katak ni tak elok lah, apalah. Aku pun tak faham apa yang elok dengan katak tu, aku tak tahu. Dan malam selanjutnya dia kata kalau nak lagi power, nak lagi dapat first prize, big prize, dia kata cari ayam hitam. Ayam yang daripada muncung hitam sampai kaki hitam. Mana nak cari? Kita memang tak jumpa. Apa orang panggil ayam selasih. Daripada warna hitam ada. lah. Selalu orang Vietnam, Myanmar bela benda tu. Benda tu. Tapi mana nak cari benda tu? Last aku cakap dengan kawan aku, kenapa kita tak spray je ayam?
Nampak Okay. hitam. Dia kata tak boleh, kalau spray nanti lidah dia tak hitam. Sebab lidah ayam tu pun hitam, dekat nama dia pun hitam. Jadi tak jumpa. Call balik tok tu kata okey tak apa, cari kucing hutan. Okey, cari kucing hutan, jumpalah seorang Cina ni, memang dia jual kucing hutan. Memang dia suka tembak kucing hutan dan dia jual kucing hutan. Tapi nak kucing hutan tu hidup-hidup. Bawa pergi jumpa tok. Malam tu pergi bawa kucing hutan tu, dia macam dia okey. Dia Okay. dia bawa kucing hutan tu, dia okey. Tapi masa balik tu, kawan aku dah balik rumah dah. Tapi malam tu kawan aku call. Dia cakap, aku macam tak senang duduk lah, dia kata. Dia kata macam ada something yang ikut aku balik lah, bagai apa semua. Aku jadi macam apa benda kan. Dia cakap tak apa lah, nanti lah aku cerita kat kau. Malam tu juga sebab rumah aku dengan rumah dia tu dekat-dekat je, tak jauh mana pun. Malam tu kecoh dekat taman aku tu, yang ada seorang lelaki lari pakai seluar pendek dekat atas padang. Okay, dia tu. Dia. Okay. And then masa dah elok masa tu bagai apa semua, masa dia macam kacau tu, dia cakap jangan kacau aku apa semua tu. Kita orang pun panggil lah ustaz yang ada dekat situ. Masa ustaz tu datang, ustaz tu rukiah ada apa semua, dah elok. Besoknya bawa aku tanya dia apa yang jadi. Dia cerita dia balik lepas dia hantar aku tu, dia parking kereta. Dia kata macam ada orang tepuk bahu dia dekat belakang. Tepuk. Dia macam dia biar je lah. Dia masuk rumah macam biasa, dia basuh kaki, nak tidur. Masa dia nak tidur tu, dia macam dengar aku ni panggil dia dekat tengah padang. Suara aku sendiri panggil aku dekat tengah padang. Jadi dia kata mungkin lah dia cakap mungkin kecemasan ke apa ke. Jadi dia lari lah dengan seluar pendek. Dia lari, dia cakap dia nampak aku tengah padang. Dia kejar aku. Tapi aku makin lama makin jauh. Tapi masa dia tengah-tengah, dia betul-betul duduk tengah-tengah padang tu, dia berdiri, dia tengok atas. Okay. Dia berdiri, dia tengok atas. Dia tengok atas, ada something yang terjun daripada atas ke bawah. Betul-betul menghadap dia. Padahal dekat atas tak ada apa. Memang tak ada pokok, tak ada apa, tengah-tengah padang. Tiba-tiba benda tu jatuh tu depan dia. Dia kata dia nampak budak yang bergigi taring, mata merah. Memang duduk depan dia. Dia cakap kau nak nombor sangat kan? Aku bagi. Okay. Aku tak tahu nak gelak nak seram ni. Okay. Sebab itulah dia mengacau-kacau. Dia sampai tapi dia dah jadi benda macam tu, dia still tak puas hati lagi. Dia still jadi tarik judi juga lagi. Astaga. Okay. Dan korang pun tahu aku pernah kerja dengan government hospital. Jadi tempat isap okok untuk staff hospital ni biasanya belakang bilik mayat. Belakang bilik mayat Belakang bilik mayat. Okay. Dan ada hospital aku masa tu dapat satu kes yang Indon bunuh diri. Okay. Dia jerut leher dia guna kain batik. Jadi dia ni betul-betul tarik judi lah. Aku tak tahu mana dia dapat ilmu ni. Dia kata macam kalau kita nak dapat nombor yang lagi baik, kita ambil tali yang Indon tu jerut leher dia. Sebab tali tu apa-apa eviden yang polis yang dah tak pakai memang akan terbiar dekat dalam dekat dalam bilik forensik lah. Forensik akan simpan, dan dia nanti akan ada masa dalam 3 ataupun 4 tahun kita akan buang. Jadi budak forensik tu pun kawan-kawan kita orang juga. Dia nak minta benda tu. Masa dia nak minta tu, kawan aku minta dekat budak tu, keranda yang bawa Indon tu tadi bergegar tau. Je tu. Okay. dia macam tak bagi lah. Tapi dia ni degil tau. Dia tetap nak ambil juga. Malam tu dia ambil. Dia bawa kain tu pergi menurun nombor. Malam tu dia menurun nombor. Dia dapat lah nombor tu. Dapat. Okay. Dia menang first prize. Apa dia? Lebih kurang dalam 100,000. 100,000? 100,000. Okay, baik. Okay, 100,000. Dia dapat buat rumah 2 tingkat. Ada kolam renang depan rumah. Dia dah tukar daripada kereta kancil pakai kereta yang lagi mewah. Dia dah daripada bini 1, dia ada 3. Okay. 3 bini 3 bini. Okay. Lepas tu, tapi dalam waktu yang sama, faktor kesihatan dia makin merosot. First, perut dia makin membesar ke depan. Pergi jumpa doktor kata tak ada apa, just biasa, normal, laki boroi biasa, normal. Tapi boroi dia yang tak macam tak normal lah. Boroi dia tak normal. Okay. Boroi dia macam makin lama makin besar. Dan kesihatan dia makin lama dia dah jadi macam orang tua. Padahal umur baru 30 lebih. Masa tu dalam 35 umur dia. Dia makin membungkuk.
Jalan pun dah tak boleh. Last dia terbaring kat atas katil. Dia kata sebenarnya dia langgar pantang. Okey, apa dia? Dia cakap masa Tok tu cakap kalau menang first prize, Tok tu nak sikit. Tok tu nak sikit. Okey. Tok nak sikit. Mungkin Tok tu pun tak pernah menang first prize. Okey. Tapi mungkin Tok tu rasa macam kali ni boleh menang first prize. Tapi dia tak bagi kat Tok tu. Dia tak bagi kat Tok tu. Lagi satu dia kata, Tok tu cakap kalau dah menang jangan lupa pergi bakar kain tu. Tapi dia simpan kain tu sebab dia nak buat lagi. Tapi lalas kain tu hilang. Secara dia tak tahu kat mana kain tu. Sampai sekarang lah kain tu. Baru dalam 3-4 tahun ni aku dengar dia dah meninggal. Sebab mungkin faktor kesihatan dia lah, apa semua. Tapi yang aku tahu waktu dia nak meninggal tu perut dia pecah waktu malam. Tu je lah yang aku tahu. Tu je lah cerita untuk aku. Okey. Cerita lebih orang dah meninggal. Aku kata aku just kelakar bila yalah seorang tok yang pandai ilmu tarik kan, tak pernah menang first prize kan. Bila orang yang dia bagi tu dapat, dia macam koyak man. Koyak kau dapat. Aku rasa dia pun tak yakin tau. Cakap aku bagi budak ni buat kan. Kalau dia kena aku nak share. Salahnya dia buat tak pernah kena. Itu yang kelakar. Okey, yang pertama kan yang dia lari kat padang, cerita kecoh kat padang. Lepas tu dia cerita yang ada budak kecil dari atas turunnya tu, cakap kau nak nombor sangat kan. Dia dapat nak nombor masa tu. Dia tak ingat nombor tu sebab dia dah terlampau takut. Okay, budak tu sebut. Budak tu sebut. Tapi sebab dia kata budak tu sambil dia bercakap tapi dengan mata yang nak terkeluar bagai apa semua. Mana nak ingat orang tu. Okay, maksudnya dia sebut nombor tapi sebut. Dia tak ingat Okay. Okay, satu cerita ni aku rasa nanti kau akan dikecam. Dia akan cakap, asal kau dah tahu member ni tag ni, kau nak ikut dia pergi jumpa bomoh. Okay. Aku dah boleh agak kan. First aku ikut dia. Masa tu aku tak tahu pun dia nak pergi kat bomoh tu. Aku ingatkan dia cakap main-main sebab dia ni suka sangat bergurau. Aku pun macam okay, tak apalah. Macam kalau betul kita nak pergi kat bomoh tu, aku macam nak tengok agak macam mana bomoh tu buat kan. Aku tak pernah tahu pun pasal benda ni. Aku jadi macam curious nak tahu benda tu. Macam mana orang ni buat. Rupanya macam ni. Just gosok-gosok pisau dekat perut katak, lepas tu nanti nombor keluar. Aku dengan bodohnya pun menunggulah dekat perut katak tu tak keluar pun nombor. Jadi balik dengan harapan kecewa lah. Okay, faham. Alright. Lepas tu dia sama ke macam sini aku bayangkan, macam orang selalu ada asap-asap. Dia datang kan tu. Tak ada. Dia just macam rumah biasa. Tok tu just duduk dekat atas sofa macam biasa. Cuma masa nak buat ritual-ritual yang bukan tu, Tok tu ajak masuk bilik. Tapi masuk bilik yang gelap lah. Cuma macam ada lampu pelita. Lepas tu dia adalah sikit-sikit asap tu tak adalah berkepul-kepul macam dekat dalam filem. Cuma biasa lah. Yang kucing tu pun dia just belai-belai kucing tu. Lepas tu dia macam tak keluar nombor tu. Ada mungkin nombor ni tak menang first prize ke. Dia cakap macam tu lah. Okay, yang masa dia dapat nombor menggunakan yang tali tu kain tali untuk. Macam mana dia dapat nombor tu? Aku tak tahu sebab yang tu aku tak ikut. Tapi berdasarkan daripada penceritaan orang, kawan-kawan yang lebih rapat dengan dia, yang memang sama-sama dalam bidang dia tu, dia orang kata kain tu akan dikalungkan dekat dia sendiri, and then benda tu akan rasuk dia, and then tulis kat atas kertas lah. Dan nombor yang dia tikar tu nombor apa? Aku tak tahu nombor berapa. Tapi dia menang memang banyak. Dia bukan menang sekali lah. Dia menang sekali je, tapi duit dia tu macam tak pernah habis. Duit tu macam tak pernah habis. Yelah, sebab aku dengar tadi 100,000 je. Buat rumah ada kolam 3 bini. Okay, buat rumah tak mahal, 3 bini mahal. Betul. Tak pelik macam mana kan. First prize mana tahu 3 kali letup. Aku tak tahulah. Okay, baik. So, tapi memang cerita bagi aku first time aku, bukan first time lah, masuk first time kelakarnya bila tok bomoh tu minta separuh kau. Itulah kau masalahnya. Kalau tak kena hidup lagi senang dah. Tamak sangat. Itulah tamak sangat. Sampai 3 bini. Bomoh tu pun tak ada 3 bini.
Tapi yalah, pengakhiran masing-masing kan. Betul. Tak tahu kalau tiba-tiba dia masa nak meninggal, Tuhan terima taubat dia. Apa pun dia lah, orang dah meninggal, kita nak cakap lebih pun tak boleh. Kita pun tak tahu pengakhiran kita macam mana. Apa pun kita doakan lah supaya dia ditempatkan di kalangan baik, dan semua orang lah, muslimin, muslimat. Janganlah kita bermain judi. Ini aku bukan nak cakap apa, aku jumpa orang contoh aku lepak mamak. Aku ni memang agak tak tahu sangat pasal judi ni tau, sebab aku tak main lah kan. Aku bukan dalam circle yang member ada main judi. Mesin kat handphone kan sekarang kan banyak kan. Mesin slot lah apa. So aku duduk kat mamak, aku tengok macam ada 2-3 orang macam bawa balik pada masjid tau, pakai baju Melayu kopiah dengan anak dia. Aku macam bagus ni, balik pada surau. Aku tahu kan dia bawa balik pada surau, bonding lepak dengan anak kan. Tapi main handphone pula. Lalah aku pun pergi. Aku handphone tak ada kredit. Aku cakap aku nak pergi top up. Aku nampak kedai top up ada orang. Aku buka nak top up. Top up tak ada. Top up tak ada. Okay, tak apa. Sebab dia tulis itu Digi Maxi Selcom tau. Tapi kata top up tak ada. Okay. Lepas tu aku tahu orang kat mamak semua pandang aku. Cakap siap, aku nak beli top up je pun kan. Rupanya situ kedai top up lain Ahmad. Lepas tu kebetulan masa aku nak pergi kat mamak, aku terpandang lah handphone pakcik-pakcik yang pakai kopiah dengan anak tengah main mesin kan. Siap betul, anak dengan bapak. Siap betul lah. Aku cakap aku tadi baru puji. Banyak serius sebab kawan-kawan aku kebanyakannya banyak lah yang tarik-tarik ni. Sampai ada yang sanggup pakai loket yang macam yang loket Cina kan. Oh ya, yang ada patung-patung. Sampai ada yang sanggup bawa handphone pergi main dekat kubur Cina. Nak dapatkan ongnya pasal apa semua. Aku pun tak faham. Aku pernah dengar. Okay lah, jangan sebabkan ni semua sebab duit lah kan. Sebab duit. Tapi benda ni membawa kepada perkara syirik. So benda ni agak besar lah. Senang lah aku rasa. Kalau kau nak duit lebih, kau usaha lebih, kerja lebih lah. Penat tak, semua penat. Takkan tak penat. Semua struggle cari duit, faham? Bukan DMA je. DMA Islam yang terpaling struggle lah kan. Terpaling lelaki, paling susah cari duit, paling So orang tengah kerja siang panas, hujan, naik motor pun struggle apa kan. Cuma tak viral lah. Tu je. So aku rasa sampai situ je cerita menarik. Cuma aku rasa kalau nak lebih tu, InsyaAllah mana tahu nanti kita akan bersua lagi, InsyaAllah kan. Jadi mungkin lah kan, kalau para pendengar berminat lagi dengan cerita Abu ni, boleh komen kat bawah. Kali ni betul, bukan shoot. Dia sama bukan. Ini memang dah habis lah. Kalau nak insyaAllah nantilah, manalah tahu kita orang pula pergi Johor ke kan. Kan tak tahu. So kau ada benda tambah? Aku tak ada. Sebab dia kalau otak aku dia macam-macam benda tengah berlega. Tak tahu sekarang apa benda yang aku tengah fikir pun aku tak tahu. Aku tengok kau agak pening sebenarnya kan. Apa yang difikirkan pun aku tak tahu. Sebab aku tak tahu. Sebab ada tapi aku dapat rasakan yang dan dia sebenarnya baik, tak apa, dia benda ni off record dah. Benda ni mesti terbelakang. Tapi ada sesuatu, aku rasa salah seorang daripada kita tengah trigger something yang menyebabkan aku sakit hati sekarang sebab kepala aku tengah sakit. So benda tu yang aku macam apa benda siapa yang trigger ni Pal naik kau lah tahu dia datang. Sebab aku rasa lah sebab ni kejadian sebelum rekod tadi ada something ni. Aku takut kawan aku ni dia ada buat satu benda yang agak dia tengah marah ke, dia maki Amun ke benda sana. Benda dia tengah sakitkan aku kat belah sini. So aku tengah koyak ni. Asal tangan aku je ni? Mana aku tahu. Kau Tadi sebelum shoot aku ada cakap aku macam senang nak dengar kan. Kau dengar tadi? Dengar kan? Dengar something. Kau dengar? Sebab aku tengah tak fokus. Aku tengah tak fokus sekarang ni. Aku tak tahu bunyi apa. Anggap tak apa. Tak tahu dia banyak benda yang aku tengah berfikir. Yang Putri kau cakap tu pun aku ternampak sekejap tadi. Apa yang kau buat hayal semua aku tak tahu. Dia macam aku tengah hayal banyak tempat. Aku tengah hayal sekarang ni. Sebelum tu kita nak bagi tahu, mungkin ada tertanya lagi tentang Expert Overseas Academy ni apa kan. Jadi korang boleh daftar dan korang akan belajar macam mana nak set up account, macam mana nak cari produk yang sesuai, cara macam mana nak dapatkan courier yang terbaik, dan macam mana korang nak set up
gudang di overseas ataupun United States. Betul. Siapa sangka korang duduk dekat Malaysia tapi korang miliki gudang dekat US. Dan yang paling penting, duduk dekat Malaysia gaji USD. Ya, apa lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.